Nabi Saleh diturunkan kepada kaum Samud. Kaum Samud ni adalah kaum yang mewarisi kemegahan kaum Ad, yang mewarisi kemegahan kaum Nabi Hud. Jadi kaum Samud ini duduknya di Al-Hijr dan Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud. Nabi Saleh banyak berdakwah lah dengan kaum Samud ni untuk kembali kepada Allah, sebab kaum Samud dah mula sembah berhala masa tu. Dia dah start menyembah berhala. Jadi Nabi Saleh banyaklah menasihati diorang. Cumanya umat Nabi Saleh, kaum Samud ni tahu Nabi Saleh ni jenis yang pandai, orang yang cerdik, orang yang pandai. Dia orang faham yang Nabi Saleh ni sebenarnya orang pintar. Cuma dia orang tak suka Nabi Saleh ni sebab Nabi Saleh ni asyik suruh sembah Allah je. Asyik-asyik kembali kepada Allah. Dan mereka tak suka Nabi Saleh ni sebab Nabi Saleh memang tak suka sembah berhala lah. Jadi ada satu waktu ni kaum Samud berkata dengan Nabi Saleh, "Wahai Saleh, kalau kau nak kami sembah Tuhan kau, berhenti sembah patung seperti mana nenek moyang kami, buktikan kepada kami kebesaran kau, kebesaran Tuhan kau, beritahu pada kami kebesaran kau, satu mukjizat lah lebih kurang." And then Nabi Saleh pun akhirnya menunjukkan satu mukjizat, iaitu mukjizat Nabi Saleh adalah Nabi Saleh boleh keluarkan seekor unta betina daripada celahan batu. Maksudnya daripada celahan batu yang kita tak sangka-sangka apa je boleh keluar dari celahan batu. Biasanya kalau kita fikir adalah binatang-binatang kecil lah, serangga ke, kalajengking ke. Tapi ni Nabi Saleh munculkan seekor unta betina. Ada riwayat mengatakan unta betina tu berwarna merah. Ini semua adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Saleh dah beri amaran supaya jangan ganggu, jangan diapa-apakan unta ni. Berikan unta ini giliran untuk minum, diperigi. Kemudian orang-orang lain pula yang minum, diperigi. So jangan kacau lah, maksudnya jangan kacau lah unta ni. Jadi setengah-setengah orang kaum Samud ni ada yang mengembala unta juga. Jadi diorang pelik, kenapa unta Nabi Saleh ni seolah-olah mengganggu unta diorang, sedangkan bukan mengganggu, tapi unta diorang takut dengan unta Nabi Saleh. Kemudian kaum-kaum Samud ini berbincang untuk membunuh unta itu. Tapi jauh di sudut hati mereka, diorang masih lagi takut dengan ancaman yang diberikan oleh Nabi Saleh. Jadi kaum Samud ini menjanjikan dua ganjaran kepada mereka yang dapat bunuh unta itu. Ganjaran pertama ialah seorang janda bangsawan yang dikatakan cantik pada waktu itu. Ganjaran kedua pula adalah seorang daripada 3 orang anak yang cantik-cantik daripada bangsa kaum Samud. Ini pun menjadi hadiah. Maksudnya hadiah yang dihadiahkan untuk pembunuh ini adalah wanita cantik untuk dimiliki. Maka datanglah 2 orang daripada kaum Samud merelakan dirinya untuk membunuh unta Nabi Saleh. Selepas terbunuhnya unta Nabi Saleh, orang-orang Samud mengejek, "Wahai Saleh, manakah azab, manakah kesiksaan yang telah dijanjikan?" Sebab dia lepas bunuh tu tak adalah direct dapat kan siksaan azab tu. Jadi Nabi Saleh kata, "Tunggulah kau sehingga 3 hari kan. Tunggu 3 hari. 3 hari ni sebenarnya kalau ikut tafsir mengatakan bahawa Nabi Saleh memberi peluang untuk umatnya bertaubat selama 3 hari itu. Tapi sebaliknya 3 hari itu menjadi hari yang penuh dengan ejekan, penuh dengan perlian, penuh dengan kejian terhadap Nabi Saleh AS. Kemudian Nabi Saleh pun berpindah dengan umat-umatnya yang saleh, berpindah ke Ramallah di Palestin, di sana. Kemudian datanglah azab Allah. Azab yang sangat pedih, iaitu pekikan suara yang sangat kuat daripada malaikat. Ada yang kata malaikat Jibril, tapi secara umumnya ialah pekikan yang sangat kuat, sehingga pekak dan sehingga semua dia punya kuat tu sampai boleh mati umat tu. Bukan kuat biasa. Kalau kuat biasa kita biasa dengar pekak aja. Ini kuat sehingga boleh mati. Dia punya kuat tu terlampau kuat. Maka dapat disimpulkan bahawa azab-azab Nabi yang telah kita
pernah rungkai sebelum ini adalah azab untuk kaum Nabi Nuh adalah ditenggelamkan, azab untuk Nabi Hud adalah diterbangkan, dan azab untuk Nabi Saleh adalah dipekikkan sehingga meninggal dunia. Itulah serba sedikit kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam.